memberikan kesan ke atas pertumbuhan ekonomi dan kedudukan semasa keuangan negara. Saya sedar pada waktu ini antara perkara utama yang sedang bermain di fikiran sebahagian besar rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, ialah bagaimana untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Saya tahu dalam keadaan krisis yang sedang kita lalui ini, ramai yang kehilangan sumber pendapatan. Peniaga-peniaga kecil terpaksa tutup kedai. Pemandu taksi dan Grab kehilangan pelanggan. Pekerja bergaji harian tidak menerima gaji. Malah para majikan pun ramai yang menanggung kerugian kerana perusahaan dan perniagaan mereka terpaksa ditutup buat sementara waktu. Dan oleh sebab itu, Majlis Tindakan Ekonomi yang bersidang pada hari ini telah pun memutuskan beberapa inisiatif utama yang saya harap akan dapat membantu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh anda semua ketika melalui waktu yang sukar ini. Inisiatif-inisiatif yang akan saya umumkan ini adalah sebahagian daripada pakej rancangan ekonomi dan bantuan rakyat yang lebih komprehensif yang akan saya umumkan dalam masa yang terdekat. Inisiatif-inisiatif yang telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi pada hari ini ialah pertama, kemudahan pengeluaran iLestari bagi pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berjumlah 40 bilion ringgit Malaysia. Menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April 2020. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan sehingga 12 juta ahli KWSP dengan jumlah pengeluaran yang dianggarkan bernilai 40 bilion ringgit. Saya berharap inisiatif ini dan juga pengurangan kadar caruman KWSP pekerja sebanyak 4% yang akan berkuat kuasa pada bulan April 2020 akan membolehkan para pekerja mempunyai lebih wang dalam poket masing-masing untuk membeli barang-barang keperluan harian. Nasihat saya pada anda semua yang akan menerima manfaat ini, gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Beli barang-barang yang perlu sahaja dalam waktu yang agak sukar ini. Yang penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi keluarga. Mungkin juga wang ini sebahagiannya boleh digunakan untuk menampung bayaran bil air ataupun bil elektrik ataupun sewa rumah mengikut keperluan masing-masing. Walaupun jumlahnya mungkin tak seberapa, tetapi inilah wang hasil titik peluh anda semua yang sepatutnya digunakan untuk hari tua. Tetapi kerana kerajaan benar kewangan ini digunakan pada masa ini ialah memandangkan adanya keadaan dalam kalangan saudara-saudari yang dirasakan amat memerlukan. InsyaAllah jika wang ini digunakan secara berhemah, akan ada keberkatannya untuk saudara dan juga saudari seisi keluarga. Keduanya, kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan bagi menyokong usaha menangani COVID-19
Peruntukan ini antara lainnya akan digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator dan juga peralatan di ICU, peralatan perlindungan diri PPE, tambahan bagi kekatangan perkhidmatan perubatan awam serta keperluan makmal untuk saringan COVID-19. Untuk menyegerakan pembelian barangan kritikal ini, kerajaan telah pun meluluskan tata cara perolehan secara darurat. Dan selain itu, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit juga disediakan kepada Kementerian Kesihatan untuk melantik 2,000 kaki tangan baru secara kontrak, terutamanya jururawat. Ramai jururawat dan kaki tangan hospital yang amat keletihan pada masa ini kerana mereka terpaksa bekerja siang dan malam untuk membuat saringan kes COVID-19 dan merawat mereka yang disahkan positif. Saya berharap pengambilan kaki tangan baru ini akan dapat dibuat dengan segera supaya semua hospital di negara kita mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk menangani penularan wabak COVID-19. Ketiganya, kerajaan juga telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak 130 juta ringgit kepada negeri-negeri untuk membantu kerajaan negeri menangani krisis COVID-19. Peruntukan ini boleh digunakan untuk memberi bantuan kepada penjaja dan peniaga kecil yang terjejas akibat krisis COVID-19, bantuan kepada pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka, serta menyediakan keperluan kepada petugas-petugas di peringkat kerajaan negeri yang terlibat dalam menangani krisis ini. Peruntukan sama rata akan diberikan pada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri yang berkenaan. Krisis yang sedang pun kita hadapi ini memberikan kesan pada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Maka sebab itulah saya berpandangan semua pihak tanpa mengira fahaman politik mestilah bersama-sama berganding bahu dan bersatu padu untuk menangani krisis yang sedang pun kita hadapi ini. Menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat dan nyawa rakyat adalah tanggungjawab kita bersama yang melampaui batas politik. Keempat, kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan lanjutan masa daripada 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan baran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Penangguhan ini yang berkuat kuasa serta-merta pada hari ini sehingga 30 September 2020 dijangka akan memberikan manfaat kepada hampir 1.5 juta peminjam PTPTN. Selain daripada inisiatif-inisiatif yang saya umumkan ini, kerajaan juga sedang mengkaji langkah-langkah tambahan untuk membantu rakyat menghadapi keadaan yang agak sukar pada waktu ini. Langkah-langkah komprehensif sedang pun diteliti oleh Kementerian Keuangan yang akan mengambil kira kepentingan setiap kelompok masyarakat di negara kita ini. Sama ada anda ini adalah peniaga kecil, pemandu teksi, petani, nelayan, penternak, pekerja kilang, kaki tangan swasta, kaki tangan kerajaan, semuanya akan diberikan perhatian oleh kerajaan. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan umumkan pakej ransangan ekonomi dan bantuan rakyat yang lebih komprehensif pada 30 hari bulan Mac 2020. Kesemua langkah yang bakal saya umumkan nanti
akan mengambil kira usaha untuk mengukuhkan kedudukan keuangan negara kita dalam jangka masa sederhana, dan saya berharap dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan, kehidupan saudara-saudari akan lebih terjamin dan ekonomi negara kita juga akan kekal kukuh. Dalam situasi krisis yang sedang melanda negara pada waktu ini, yang paling penting kita hendaklah sentiasa bermuafakat, berganding bahu dan cekal dalam mencari penyelesaian pada setiap masalah yang kita hadapi. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.